Okay, start. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cik Syahril bin Cik Rohimi, nombor metrik PA19081. Kami daripada Kumpulan Muafakat. Hari ini kami akan membuat perbentangan yang bertajuk Cabaran hubungan antara penganut di Malaysia dalam mewujudkan keharmonian bangsa. Okey, seterusnya. Okey. Sebenarnya seperti mana yang kita tahu untuk subjek ni, falsafah ni, kita perlu mengaitkan subjek ini dengan hubungan agama dan kepercayaan ni dengan konsep yang berteraskan pendidikan kebangsaan. Okay. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang daripada segi harmoni, segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab dalam mencapai kesejahteraan diri, memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Okey, seterusnya. Okey. Kita lihat kepada pengendalan agama. Okey. Agama daripada segi bahasa bererti bermaksud mengikat. Maksudnya agama ini merupakan ketentuan hidup manusia berdasarkan alam rohani dan juga alam gaib, di mana manusia ini rela untuk memperhambakan diri mereka kepada pencipta. Okay. Agama juga boleh ditakrifkan sebagai sesuatu kekuasaan yang luar biasa yang di mana manusia menganggap manusia beranggapan bahawa pencipta itu dapat memberi perlindungan kepada mereka. Okay. Dengan hubungan suci inilah yang membawa kepada rasa cinta, tunduk dan kasih kepada pencipta mereka. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kepada agama dan juga kepercayaan yang terdapat di negara kita, iaitu negara Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, negara kita merupakan negara yang berbilang bangsa, agama dan juga kaum. Okey. Agama-agama yang terdapat di Malaysia adalah ini agama-agama yang besar ya, kita ambil yang pertama adalah agama Islam, agama Kristian, Hindu dan juga Buddha. Okey. Kita lihat kepada setiap satu-satu agama. Kita lihat kepada agama Islam. Okey. Agama Islam dari sudut terminologinya bermaksud selamat, aman dan juga sejahtera. Back semula tadi. Okey, itu dia. Okey. Kita kembali kepada agama Islam tadi. Agama Islam dari sudut terminologinya bererti selamat, sejahtera, aman dan damai. Umat Islam hendaklah wajib dan percaya bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Umat Islam hendaklah mematuhi syariat-syariat Allah sama ada suruhannya ataupun larangannya. Dan umat Islam terikat kepada 3 konsep yang utama, iaitu konsep iman, Islam dan juga ihsan. Okey. Perayaan umum bagi umat Islam adalah perayaan Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Okey. Seterusnya kita lihat kepada agama Buddha. Okey. Agama Buddha dari sudut terminologinya bermaksud yang bebas daripada kejahilan. Okey. Agama Buddha ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha dan ajaran yang terdapat dalam agama ini ialah 4 kebenaran mulia mengenai alam. Yang pertama adalah penderitaan,
Yang kedua ialah penyebab kepada penderitaan. Yang ketiga ialah penamatan nafsu. Dan yang terakhir ialah jalan menuju kebenaran, iaitu jalan 8 lapis. Dan perayaan umum bagi penganut agama Buddha ini adalah Hari Wesak. Seterusnya kita lihat kepada agama Hindu. Agama Hindu juga dikenali sebagai Sanatana Dharma ataupun sebuah agama yang abadi. Okay. Agama Hindu ini telah diamalkan sejak 3,500 tahun sebelum Masihi lagi. Dan ajaran yang terdapat dalam agama Hindu ini ialah Dharma, Samsara dan juga Moksha. Dan perayaan umum bagi penganut agama Hindu ini adalah Taipusam dan juga Pongal. Okey. Seterusnya agama yang terakhir yang terdapat di Malaysia adalah agama Kristian. Okey. Penganut agama Kristian ini yakin dan percaya bahawa agama ini dibawa oleh Yesus Kristus dan kitab mereka adalah kitab Bible. Okey. 4 prinsip utama yang terdapat dalam agama Kristian ini adalah mereka yakin dan percaya bahawa terdapat satu Tuhan yang mencipta seluruh alam ini. Yang kedua, mereka berpegang teguh pada konsep Trinity. Yang ketiga, penganut ajaran Yesus ini hendaklah mengamalkan semua ajaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah mereka yakin dan percaya bahawa setiap orang, setiap manusia ini akan diadili oleh Tuhan mereka berdasarkan tingkah laku mereka semasa di dunia. Dan perayaan umum bagi penganut agama Kristian ini adalah Hari Christmas. Okey, itu sahaja daripada saya. Slide yang seterusnya akan disambung oleh sahabat saya iaitu Muhammad Aiman. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Saharinsah, PA 19087. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan apakah pula kedudukan agama dalam perlembagaan. Baiklah, yang pertama, agama ini merupakan penjadi diri bagi setiap rakyat di Malaysia. Jadi setiap masyarakat di Malaysia ni, setiap penduduknya mesti ada agama. Jadi dia tidak boleh tidak menganut sebarang agama. Baiklah, seterusnya. Kepercayaan kepada Tuhan dalam rukun negara. Seperti yang kita tahu, kepercayaan kepada Tuhan ini merupakan salah satu dalam rukun negara. Jadi, kepercayaan kepada Tuhan ini merupakan perkara yang pertama yang dinyatakan dalam rukun negara. Jadi, setiap agama yang ada di Malaysia ini percaya bahawa mereka ada Tuhan. Dan mereka percaya setiap ajaran yang diajarkan oleh agama masing-masing. Baiklah. Seterusnya, perkara 3 Seraian 1 menegaskan bahawa Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Baiklah. Kita boleh tengok dalam kotak yang ada di bawah ni, disebutkan dalam percubaan persekutuan, perkara 3 agama bagi persekutuan. Yang pertama, Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maksudnya Malaysia ini membenarkan mana-mana agama untuk diamalkan di Malaysia. Jadi kita pun semua tahu bahawa Malaysia ni banyak agama dan kaum seperti agama Islam, Hindu, Buddha yang seperti diterangkan oleh Syarif tadi. Seterusnya, di dalam tiap-tiap negeri selain negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, kedudukan raja sebagai ketua agama Islam di dalam negerinya mengikut cara dan setakat yang diakui dan ditetapkan oleh perlembagaan negeri itu dan tertaluk pada perlembagaan. Jadi di dalam Malaysia ni setiap negeri pasti mempunyai sultan. Walaupun ada beberapa negeri yang tidak mempunyai sultan, mereka mempunyai jabatan agama. Contohnya Jabatan Agama Islam Negeri Perak, Jabatan Agama Islam di Selangor. Jadi setiap negeri ada jabatan agama sebagai yang menjaga jaga hal ehwal agama di negeri setiap masing-masing.
Jadi sultan-sultan di setiap negeri ini merupakan ketua agama bagi setiap negeri. Manakala raja yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama bagi negara Malaysia. Baiklah, seterusnya. Perlembagaan negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Seperti ini yang dikatakan antara negeri-negeri yang tidak mempunyai sultan. Jadi mereka mempunyai jabatan agama Islam. Dan mereka hendaklah masing-masing membuat peruntukan bagi memberi yang di-Pertuan Agong kedudukan sebagai ketua agama Islam di negeri itu. Jadi negara-negara ini pun turut menjadikan raja sebagai ketua agama terus kepada negeri itu. Yang terakhir sekali, yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama Islam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Baiklah. Seterusnya, perkara 11 menjelaskan bahawa setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agama masing-masing. Sekejap lagi saya akan berkongsi satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara ini. Okey, seterusnya, perkara 12 menjelaskan bahawa setiap kumpulan agama berhak menubuh dan menyelenggara yayasan untuk pelajaran kanak-kanak mengenai agama masing-masing. Dan kita boleh lihatlah di Malaysia ni pelbagai pertubuhan-pertubuhan yang ditubuhkan tidak mengira agama dan kaum untuk mengembangkan dari segi pendidikan dan sebagainya. Pendidikan dari segi pendidikan agama, pendidikan agama yang dijalankan. Okey, baiklah, kita boleh pergi ke slide seterusnya. Okey, ini beberapa potongan ayat Quran yang kita ambil untuk jadikan sebagai pedoman dan menjelaskan tentang perlembagaan 3 tadi. Ialah Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayr faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Maksudnya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kerana itu barang siapa yang ingkar pada taghut, yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah pegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha benar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256. Baiklah, dalam ayat ini jelas mengatakan bahawa tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kita tidak memaksa mana-mana individu untuk menganut satu agama tersebut. Jadi seperti yang kita lihat di Malaysia ini, pelbagai agama bebas untuk diamalkan. Baiklah, seterusnya ayat ini potongan ayat dari surah saya kongsikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang maha mengenal. Baiklah, ini antara potongan ayat yang jelas mengatakan bahawa mendorong manusia untuk saling mengenal antara satu sama lain. Baiklah, kita boleh pergi ke slide seterusnya. Okey, ini pula antara konflik agama yang pernah tercetus di Malaysia. Antaranya adalah kes Natrah. Seperti yang kita tahu, kes Natrah ni merupakan salah satu kes di mana seorang Natrah ni merupakan anak orang berkulit putih yang di mana dia dijaga oleh orang Melayu. Lalu apabila bapanya yang bukan seorang jeneral dibebaskan oleh Angkatan Jepun, maka bapaknya ingin menuntut kembali hak pengerjaan. Jadi berlakulah konflik di antara mereka yang menyebabkan rusuhan berlaku. Baiklah, seterusnya peristiwa berdarah 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur. Ya, ini satu perkara yang tidak asing lagi. Peristiwa 13 Mei ini berlaku kerana konflik antara kaum yang menyebabkan banyak kematian, sebanyak 156 dan 180 orang cedera. Mana rusuhan yang antara terbesar yang terjadi di Malaysia ini.
Sebenarnya perakan kepala lembu dan khinzir. Ini merupakan satu kes yang berlaku antara orang Melayu dan orang India, di mana orang Melayu tidak puas hati kerana di kawasan perumahan mereka ingin dibangunkan kuil. Jadi mereka bergaduh di antara satu sama lain. Seterusnya, penghakiman kes Najai, Juli Jalaluddin, Hajah Siti Abazrah, Siti Fatimah dan lain-lain. Ini merupakan kes tukar jantina, kes tukar jantina yang telah melanggar hukum agama. Okey, seterusnya penghinaan mengitasi agama di media sosial yang dilakukan oleh Sahul, Kevin, Vicky dan lain-lain. Ini merupakan perkara yang tidak asing. Bukan individu yang telah yang melakukan penghinaan agama di media sosial, menghina agama Islam dan macam-macam lagi. Seterusnya isu kalimah Allah kita tahun 2011 dan tahun 2014. Isu kalimah Allah ini mula terjadi apabila golongan gereja Katolik dia menuntut untuk menggunakan kalimah Allah dalam Bible. Jadi umat Islam telah menolak permintaan ini kerana terdapat ayat Quran yang menyatakan sungguhnya kafirlah kepada orang mengatakan bahawa Tuhan itu adalah 3. Perkara ini jelas dinyatakan dalam Quran. Sebab itu kita tidak mengenalkan isu kalimah Allah ni digunakan di dalam Bible. Okey. Seterusnya isu tulisan Jawi pada tahun 2009. Ini antara isu yang latest lah terjadi tahun lepas sebelum COVID ni. Isu tulisan Jawi terdapat satu organisasi yang menentang, tidak mahu menggunakan tulisan Jawi ni walaupun tidak banyak masukkan dalam subjek sekolah. Yang terakhir sekali adalah dakwaan kafir mengkafir antara pemimpin parti politik. Jadi perkara ini pun banyak berlaku di dalam, selalu terjadi dalam parlimen apabila mereka bergaduh mengenai sesuatu isu, maka mulalah kafir mengkafir antara satu sama lain. Baiklah, itu saja daripada saya. Okey, seterusnya Danish akan meneruskan pembentangan. Okey, Danish. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nik Muhammad bin Syaikal bin Asrul Hisham, nombor metrik PA19082, akan menerangkan faktor pencetus konflik di Malaysia. Okey, di sini ada empat faktor yang berlaku di Malaysia, iaitu pandangan yang berbeza antara penganut, perbezaan tingkat kebudayaan, perbezaan doktrin agama dan anggapan penganut percaya hanya satu agama ialah benar. Okey, pada poin yang pertama ialah pandangan berbeza antara penganut. Setiap agama mengajar penganutnya supaya menjadi insan yang baik, bertolak ansur dan menghormati agama lain. Akan tetapi, pandangan yang berbeza antara penganut menyebabkan berlakunya konflik antara agama. Menganggap ajaran agama mereka yang selalu benar. Hal ini kerana segelintir penganut tidak menerima pandangan penganut agama lain. Okey, poin yang kedua ialah perbezaan tingkat kebudayaan. Agama juga dikenali sebagai budaya bangsa manusia. Ini membuktikan bahawa terdapat pelbagai budaya dan bangsa di dunia. Budaya terbahagi pada dua, iaitu budaya tradisional dan budaya moden. Perbezaan dua budaya ini berlaku antara kelompok masyarakat. Contohnya agama Islam Kristian yang budaya tradisional memiliki budaya yang sederhana, manakala budaya moden memiliki budaya yang lebih maju. Perbezaan taraf tersebut menimbulkan konflik antara penganut. Contohnya, penganut tradisional tidak boleh masuki gereja mewah sebab mungkin menjatuhkan martabat penganut budaya moden. Okay. Poin yang ketiga, perbezaan doktrin agama. Doktrin ini adalah ajaran yang diberikan pegangan. Okay. Agama menjadi satu identiti membezakan antara kumpulan-kumpulan dan masyarakat. Punca berlakunya konflik ini adalah fanatik yang berlebihan dalam beragama serta kurang pengetahuan agama dalam kalangan penganut. Contohnya, beberapa bulan lalu, kisah lelaki India menginjak Al-Quran dan dipukul oleh beberapa orang lelaki Melayu kerana berlaku biadab dan kurang ajar, menganggap tidak menghormati agama lain. Okay, poin yang terakhir ialah
Anggapan penganut percaya hanya satu agama ialah benar. Kebanyakan orang beragama percaya hanya ada satu agama, satu Tuhan, iaitu agama mereka sendiri. Anggapan ini akan mendorong ekstremisme kerana mereka akan menganggap agama lain sebagai palsu. Ekstremisme ini ialah sikap melampau dalam beragama. Okey, itu saja pada saya. Terus saya akan kumpulan saya akan sambung pada poin yang seterusnya, iaitu pesan konflik beragama. Terima kasih. Okey, selamat sejahtera. Nama saya Yo Song Jae dan nombor metrik saya adalah CD19082. Okey, hari ini saya akan membincangkan bahawa kesan konflik agama. Konflik antara agama merupakan masalah yang kompleks dan apabila ini berlaku sudah tentulah wujudnya penindasan. Ini boleh menyebabkan atau mendorong kepada berlakunya perasaan yang tidak puas hati dan mungkin boleh menyebabkan ketegangan di kalangan masyarakat. Ini juga bermakna konflik agama cuma akan membawa lebih banyak kesan-kesan negatifnya sahaja. Kesan buruk boleh dikategorikan sebagai kesan sosial, kesan ekonomi dan kesan kepada imej negara. Okey, jadi dari kesan terhadap sosial, konflik agama akan mewujudkan salah faham dan pandangan buruk terhadap penganut-penganut lain. Dalam jangka yang pendek, ini mewujudkan pandangan seorang berubah dan rasa tidak puas hati. Dalam jangka panjang pula, perasaan ini akan menjadi teruk dan lebih mendalam dan mungkin akan membawa kepada rusuhan agama yang akan membawa keancaman kepada struktur sosial di Malaysia dan rakyat tidak akan dapat hidup dengan aman lagi. Selain itu, dari segi kesan ekonomi, ekoran daripada keruntuhan struktur sosial mungkin akan menyebabkan aktiviti ekonomi yang tidak dapat berjalan dengan lancar atau mungkin berhenti dengan serta-merta. Hal ini akan mengakibatkan negara mengalami kerugian kerana kerajaan terpaksa membelanjakan banyak duit untuk mengamankan negara. Pada masa yang sama, pelabur-pelabur juga akan menghentikan pelaburan dalam negara yang sedang mengalami konflik kerana risaunya mengalami kerugian dan ini akan menyebabkan pendapatan negara berkurang disebabkan ekonomi terpantut. Okey, akhir sekali, kesan kepada imej negara juga akan membawa kerusuhan agama yang mencemarkan nama baik negara dan ini akan jelas menunjukkan negara tersebut dalam menyatu padukan pendudukannya malah keadaan menjadi semakin teruk. Hal ini juga telah mencunting arang terhadap imej sesebuah negara sebagai sebuah negara yang berdaulat dan harmoni. Okey, jadi kesan konflik agama adalah ketiga-tiga kesan ini. Jadi saya akan memberi kepada saya punya rakan untuk presentkan slide yang seterusnya. Hai, nama saya D19063. Hari ini saya nak menjelaskan tentang cara mengatasi konflik agama. Ada 5 cara. Yang pertama yang menghargai keberpakaian, memperkasa undang-undang, memperkasa pendidikan, mengutamakan konsep perundingan dan mengamalkan politik beretika. Yang pertama yang menghargai keberpakaian. Negara Malaysia ialah sebuah negara yang istimewa kerana terdiri daripada berbagai kaum seperti orang Melayu, Cina, India dan sebagainya. Oleh itu, kita perlu menghormati berbagai agama dengan memahami agama dan budaya masyarakat di Malaysia. Dengan ini, pihak kerajaan telah menerapkan nilai positif atau universal keagamaan kepada masyarakat melalui mata pelajaran pendidikan moral dan keagamaan. Oleh itu, kita juga boleh menghormati nilai dan budaya masyarakat melalui sambutan perayaan. Yang kedua ialah
memperkasa pendidikan. Sistem pendidikan Malaysia telah memuatkan pengetahuan tentang aspek keagamaan dan kepercayaan melalui mata pelajaran pendidikan sivil dan kenegaraan Malaysia yang diajar di peringkat sekolah rendah lagi. Dengan ini, pihak kerajaan juga mewajibkan semua pelajar perlu mempelajari mata pelajaran pendidikan moral atau pendidikan Islam supaya tidak mempunyai pekerjaan. Oleh itu, pendidikan tidak formal juga perlu digalakkan. Seterusnya ialah memperkasa undang-undang. Pihak kerajaan perlu menggenggamkan pihak tertentu yang berusaha memainkan sentimen agama untuk meraih keuntungan tertentu seperti kepentingan diri tanpa mengutamakan kepentingan negara. Dengan ini, pihak kerajaan akan memberi tentaan atau hukuman kepada pihak yang berkaitan mengikuti atas hasutan dan kanun kesisaan. Oleh selain itu, pihak kerajaan juga meminta akta yang berkaitan undang-undang hasutan supaya menjadi lebih kukuh dan berkuasa. Dengan ini, pihak kerajaan juga memerlukan kerjasama masyarakat awam sekiranya mendapati sebarang maklumat atau orang yang bercurigaan perlu melapor kepada pihak berkuasa pada masa yang singkat. Oleh itu, pihak berkuasa agama juga membuat pemantauan. Yang keempat ialah mengutamakan konsep perundingan. Pihak kerajaan menganjurkan mukajarah atau dialog agama dalam kalangan pemimpin-pemimpin agama. Dengan ini, pemimpin dapat memberi kefahaman tentang hak berkaitan dengan kedudukan dan amalan beragama di Malaysia. Dengan ini, pihak kerajaan juga menjemput pakar dalam bidang agama untuk merunding dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan berhemat supaya menengkan untuk menimbulkan sensitif untuk meraih keuntungan politik. Dengan ini, pihak kerajaan perlu meningkatkan pemahaman ahli politik terhadap sosial budaya kaum supaya mengelak menjaga dengan agama lain bagi mengelakkan isu. Ini saja. Saya akan seterusnya bagi rakan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syami bin Muhammad Sabuddin. Saya akan membincangkan kepentingan agama dan kepercayaan. Bagi pendidikan, agama mendidik penganutnya untuk berbuat baik. Bagi itu Islam berbuat baik akan mendapat pahala dan sebagai tanda keabsahan kepada Allah. Agama adalah garis panduan yang membantu setiap insan mendidik ke arah kejayaan. Hal ini akan membantu negara yang sejahtera dan maju. Bagi pendidikan. Bagi yang kedua, memperkasa kawalan sosial. Bagi memperkasa kawalan sosial, kebanyakan agama di dunia menyarankan kepada amalan baik. Agama dan kepercayaan dapat dijadikan sebagai amanah. Bagi yang ketiga, melahirkan generasi pemimpin yang berwibawa, mengamalkan agama melalui pemahaman yang menyeluruh yang melahirkan generasi yang baik. Oleh itu, pemahaman agama yang tinggi akan membantu melahirkan pemimpin yang berwibawa. Bagi yang keempat, mewujudkan kerjasama kukuh dan setiap peringkat.
agama boleh menjadi platform terbaik untuk mewujudkan kerjasama erat dalam kalangan masyarakat. Proses ini pembangunan negara dapat dibentuk dan diperkukuh melalui kerjasama yang baik dalam kalangan masyarakat. Bagi kelima, mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Umumnya, agama menggalakkan setiap Islam menggalakkan kepentingan diri dalam mencapai sesuatu matlamat. Rakyat perlu mengelakkan kepentingan diri demi kepentingan negara. Hal ini penting untuk memajukan dan menjaga kesejahteraan negara. Okey, itu saja. Saya akan memberikan kepada kawan saya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amin bin Muhammad Farid. Nombor matrik CA 19024. Saya akan membincangkan tentang kesan pengamalan agama terhadap masyarakat. Antara kesan pengamalan agama terhadap masyarakat, yang pertama adalah masyarakat tidak akan melakukan perkara mungkar. Perkara mungkar di sini bermaksud ingkar ataupun melanggar perintah Tuhan. Antara contoh perkara mungkar yang boleh saya sampaikan di sini seperti berzina, berjudi ataupun berfoya-foya dan sebagainya. Oleh itu, saya teringat akan satu hadis mengenai cara mencegah perkara mungkar. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha berkatanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah dia mencegah dengan lidahnya, iaitu lisan. Jika sekiranya dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis sahih riwayat Muslim. Kesan pengamalan agama yang seterusnya terhadap masyarakat adalah masyarakat mempunyai sikap keprihatinan dalam diri. Keprihatinan dalam diri ini boleh membawa maksud kepada tanggungjawab kepada diri sendiri. Tanggungjawab terhadap diri sendiri merujuk kepada kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Tanggungjawab seseorang kepada dirinya sendiri terbahagi kepada dua aspek, iaitu aspek lahiriah dan aspek batiniah. Dari segi aspek lahiriah, seseorang itu harus berusaha untuk memperingatkan kemampuan dirinya, termasuklah ilmu, kesihatan dan maruah diri. Manakala dari segi aspek batiniah pula, jiwa seseorang itu perlu diisi dengan sesuatu yang dapat memberikan ketenangan dan kesejahteraan, seperti penghayatan kepada ilmu agama dan semangat cintakan akan negara. Kesan pengamalan agama yang seterusnya ialah masyarakat kurang melibatkan diri dengan jenayah. Poin ini boleh saya katakan sama seperti masyarakat tidak akan melakukan perkara mungkar. Next slide. Okey, kesimpulan daripada tajuk kita hari ini. Yang pertama, berdasarkan contoh-contoh yang diberikan, menunjukkan agama merupakan satu cabang yang membawa kepada perpaduan dan permasalahan antara tiga kaum terbesar di Malaysia. Bagi Bennett, konflik agama merupakan masalah yang kompleks dan apabila ini berlaku, tentulah wujudnya penindasan antara satu sama lain. Ini boleh menyebabkan atau mendorong kepada berlakunya perasaan tidak puas hati dan mungkin boleh menyebabkan ketegangan di kalangan masyarakat. Ini bermakna konflik agama
cuma akan membawa lebih banyak kesan-kesan negatif. Kesan buruk boleh dikategorikan sebagai kesan sosial, kesan ekonomi dan kesan kepada imej negara. Seharusnya warna-warni kehidupan masyarakat akan lebih bertambah utuh dan harmoni dengan kewujudan pelbagai agama yang sama-sama mengamalkan sikap toleransi dan nilai kasih sayang demi kesatuan dan pembangunan insan. Agama perlu dijaga dan dipelihara oleh penganutnya dan setiap mereka harus mengikis sikap penghinaan terhadap agama seangkatannya agar lahirnya rasa hormat menghormati dalam sebuah masyarakat majmuk yang mempunyai kepelbagaian agama, dan pasti ini merupakan salah satu nilai yang dipupuk oleh setiap agama. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.